Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama Cikgu Kumastura. Kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan membuat 2 latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 40 dan 41. Hari ini kita akan belajar 2 aspek tata bahasa iaitu penjodoh bilangan dan kata kerja aktif transitif. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menentukan bilangan manusia, binatang, benda dan tempat. Penjodoh bilangan dimulakan dengan kata bilangan dan diikuti dengan kata nama. Jom kita lihat contoh yang cikgu berikan. Cuba lihat 4 gambar yang cikgu tunjukkan pada skrin ini. Gambar yang pertama ialah gambar budak. Jumlahnya 1. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan seorang budak. Cuba lihat gambar di sebelah budak tersebut ialah gambar semut. Jumlahnya juga ada 1. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan seekor semut. Cuba lihat gambar burung-burung di situ. Binatang yang banyak, kita gunakan penjodoh bilangan sekawan burung. Cuba lihat gambar di sebelah burung tersebut ialah gambar hospital. Ada 1 hospital. Jadi, kita gunakan penjodoh bilangan sebuah hospital. Jom kita lihat contoh-contoh penjodoh bilangan. Cuba lihat gambar-gambar di sebelah kanan skrin. Gambar yang pertama ialah gambar bunga. Jumlahnya 2. Jadi, kita gunakan penjodoh bilangan 2 kuntum bunga. Cuba lihat gambar yang kedua iaitu gambar sawi. Seikat sawi. Cuba lihat gambar yang ketiga pula, gambar petai. Ada 4 papan petai. Cuba lihat ada harimau di situ. Jumlahnya 1. Jadi kita sebut seekor harimau. Cuba lihat ada banyak burung di situ. Jadi penjodoh bilangannya ialah sekawan burung. Kita lihat pula gambar roti. Ada 3 buku roti. Kita lihat ada gambar guru di situ. Ada 1 guru. Jadi kita gunakan penjodoh bilangan seorang guru. Kita teruskan. Ada gambar kek. Kita sebut 2 potong kek. Seterusnya, kita tengok ada pisang di situ. Kita sebut seikat pisang. Dan akhir sekali ada 2 durian di situ. Kita namakan penjodoh bilangannya 2 biji durian. Jumlah manusia, binatang, tempat dan benda yang kita lihat menentukan penjodoh bilangan yang kita akan sebut. Mari kita membuat latihan pada muka surat 39 bersama-sama. Tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Cuba lihat gambar yang ditunjukkan pada buku aktiviti tersebut. Gambar yang pertama ialah gambar bola. Penjodoh bilangan yang sesuai bagi bola ialah biji. Cuba kira jumlahnya ada 10. Jadi, kita letakkan 10 biji bola. Okey, cuba lihat gambar yang kedua ialah gambar sekolah. Penjodoh bilangan bagi sekolah ialah buah. Jika gambar di situ ada 1, jadi kita sebut sebuah sekolah. Okey, seterusnya ialah penjodoh bilangan bagi batang. Contoh
objek yang sesuai untuk penjodoh bilangan bagi batang ialah pensel. Kalau ada satu, sebatang pensel. Kalau ada lebih, contohnya 3 batang pensel. Cuba lihat penjodoh bilangan yang seterusnya ialah bilah. Objek yang sesuai ialah gunting. Sekiranya ada satu, kita sebut sebilah gunting ataupun pisau. Sebilah pisau. Sekiranya ada 3 pisau, 3 bilah pisau. Okey, gambar yang terakhir ialah gambar daun. Penjodoh bilangan yang sesuai untuk daun ialah helai. Di situ ada satu daun, jadi kita sebut sehelai daun. Jadi cikgu hendak kamu pilih objek yang sesuai yang terdapat di kawasan sekolah dan cuba lukiskan gambar-gambar tersebut pada ruangan yang disediakan. Latihan yang seterusnya ialah murid perlu membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Cuba lihat contoh yang pertama. Ada 10 biji bola di dalam stor sukan. Jadi, cuba bina ayat yang kedua. Saya belajar di sebuah sekolah. Cuba lihat ayat yang ketiga. Contohnya, emak membeli 4 batang pensel. Cuba lihat ayat yang keempat. Cikgu menggunakan sebilah gunting untuk memotong kain. Ayat yang kelima pula, kita cuba bina. Beberapa helai daun gugur di tanah. Dan ayat yang keenam, murid boleh fikirkan penjodoh yang lain. Misalnya ekor. Saya melihat seekor kucing yang comel. Cikgu telah membina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Cikgu berikan contoh di situ. Murid-murid bolehlah membina ayat sendiri dan menulis jawapan pada ruangan yang telah disediakan. Seterusnya kita akan belajar aspek tata bahasa yang kedua iaitu kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan. Contohnya, jalan, makan, siram, tarik, lari, selam dan kata kerja yang lain. Hari ini kita akan belajar kata kerja aktif transitif. Apa itu kata kerja aktif transitif? Kata kerja yang menggunakan imbuhan me, men dan mem. Cuba lihat 4 gambar yang cikgu sediakan. Gambar yang pertama ialah melipat. Gambar yang kedua ialah mendaki. Gambar yang ketiga ialah membina. Dan gambar yang keempat ialah membaca. Kata kerja aktif transitif juga mempunyai objek di belakang. Cuba lihat gambar yang pertama, melipat. Objek apa yang dilipat? Kain. Melipat kain. Cuba lihat gambar yang kedua, mendaki. Objek apa yang mereka daki? Gunung. Mendaki gunung. Cuba lihat gambar yang ketiga, membina. Objek apa yang dibina? Rumah. Membina rumah. Gambar yang keempat, membaca. Objek apa yang dibaca? Buku. Membaca buku. Jadi kita akan membuat latihan tentang kata kerja aktif transitif dalam buku aktiviti muka surat 40. Jom baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Ada 2 pilihan jawapan di situ. Jadi murid-murid haruslah memilih jawapan kata kerja aktif transitif yang sesuai
dan gariskan jawapannya. Kita baca bersama-sama. Sekolah Maria mengadakan projek jualan buku lama. Cikgu Julia pengurus projek itu. Maria dan kawan-kawannya berkumpul di dewan. Mereka hendak mengangkat Cikgu Julia ataupun mereka hendak membantu Cikgu Julia. Ya, membantu Cikgu Julia. Jadi, gariskan perkataan membantu. Kita teruskan. Ramai ibu bapa datang mendermakan buku. Ramai ibu bapa datang meminjamkan buku. Yang mana sesuai? Ya, ramai ibu bapa datang mendermakan buku lama mereka untuk sekolah. Jadi, gariskan perkataan mendermakan. Seterusnya ialah mereka mencari atau mereka meletakkan buku itu di atas meja yang disediakan. Jadi jawapannya yang mana? Ya, mereka meletakkan buku itu di atas meja yang disediakan. Gariskan kata kerja aktif transitif meletakkan. Kita teruskan lagi. Cikgu Julia mengucapkan terima kasih kepada mereka ataupun Cikgu Julia memberikan terima kasih kepada mereka. Ya, betul. Cikgu Julia mengucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi, gariskan perkataan mengucapkan. Kita baca lagi. Maria dan kawan-kawannya mengambil dan mencampakkan buku-buku itu ke dalam kotak. Ataupun Maria dan kawan-kawannya mengambil dan memasukkan buku-buku itu ke dalam kotak. Kata kerja aktif transitif yang mana paling sesuai? Ya, memasukkan. Jadi, gariskan jawapan memasukkan. Kita teruskan. Mereka mengatur buku-buku itu dengan kemasnya. Ataupun mereka mengambil buku-buku itu dengan kemasnya. Jawapan mana yang sesuai? Ya, betul. Mereka mengatur buku-buku itu dengan kemasnya. Jadi, gariskan perkataan mengatur. Kita teruskan bacaan. Menjelang petang, mereka berjaya mengumpul 5 kotak besar buku lama. Hasil jualan buku-buku itu nanti akan didermakan kepada rumah kebajikan. Baiklah, cikgu harap kamu dapat membuat latihan yang cikgu berikan. Selamat belajar, semoga berjumpa lagi.